Di studio hari ni, kita bawa dia umpama macam nak meluahkan lah, nak meluahkan, okey. Kalau tengok muka dia nak kata macam jual minyak atar pun ada, kan. Penang pun ada, tetapi sebenarnya ada Afzal Akbar, bekas pemain UiTM dan juga Kelantan. Kelantan ni kita kena spesifik. Okey, Ya. Kelantan ada dua, Kelantan United dengan Kelantan FC. Kelantan FC ya. Zal, dah kembali tenang kehidupan? Dah kembali tenang setelah beberapa bulan rasa tak ada tim kan. Selepas keluar daripada Kelantan FC memang agak keputusan yang sangat berat. Bukan saya sengaja nak keluar, bukan atas masalah gaji pun, tapi masalah selain gaji. Itu yang membuatkan saya keluar. Saya rasa itu yang terbaik untuk karier saya, tapi perjalanan tu tak yang macam saya cadangkan. Sebab Yang awak plan? Yes, sebab bila keluar tu supposedly saya macam ke pasukan lain. Tapi bila ada masalah dekat release letter dengan itu semua, so dia akan melambatkan perjalanan saya. So bila dah keluar release letter tu, saya tak dapat nak ke pasukan lain sebab time tu transfer window pun dah tutup lah. Okey. Asmawi Bakiri, bekas pemain pasukan kebangsaan. Mana dia tak pergi? Dia pergi Sabah, dia pergi Perak, dia pergi Penang. Masa tu sebenarnya nak direlatekan dengan keadaan sekarang ni, saya rasa zaman tu lagi senang Wi. Oh betul. Itu satu perkataan. Betul. Agak sedikit bukit macam mudah tu untuk buat perbincangan rilis tu sebab pasal kita melihat kepada of course status kontrak tu sendiri. Even saya sendiri pun keluar daripada Selangor ketika tempoh berbaki lagi 3 tahun kontrak. Di atas usaha sama kita berbincangan sama win-win situation untuk melepaskan, so itu perkara yang paling baik sebenarnya sebab macam kita ni pemain ni macam saya cakap awal tadilah, bila terikat dengan pemilihan ketua jurulatih dalam memanggil kita ataupun dalam perancangan pasukan baru, saya itu lebih seronok, itu lebih mudah nak pergi ke sana daripada kita terpaksa mengoferkan diri untuk pergi berpindah-pindah mencari tempat. Daripada saya apa yang berlaku dekat bukan awak saja yang saya rasa pemain-pemain di semua Kelantan FC juga ingin sebenarnya mencari jalan di tempat yang lebih baik kan. Ya, saya harapkan boleh berlaku tu, boleh diubah. Actually apa lesson yang paling besar awak dapat sebenarnya sebagai pemain profesional? Kita berbicara tentang profesional Zal, tapi sebenarnya ada part yang kita masih lagi pro saja, bukan profesional. Yes, betul. Nak katakan pengalaman di Kelantan, memang ada pahit, ada manis. Tapi bagi saya, pahit tu lagi lebih daripada manis. Bagi saya kat Kelantan, saya kalau nak kata manis tu, memang pada fans. Memang pada sokongan fans, pada sokongan atas padang coaches semua. Tapi pahit tu ialah apa yang berlaku di belakang tabir. Tapi nak cakap, orang kalau tengok Kelantan, orang akan cakap pasal masalah gaji. Itu je. Tapi belakang tabir tu, itu adalah paling penting rasa bagi player. Kalau nak cakap pasal masalah gaji, semua pasukan banyak ada yang masalah gaji. Tapi untuk yang belakang tabir, preparation untuk ke game, makanan, dengan dari segi mental pemain, saya rasa itu lagi penting daripada apa yang berlaku orang yang cakap pasal gaji. Membawa kepada musim baru ni, saya difahamkan awak telah pun menandatangani kontrak bersama dengan pasukan baru. Ya. Apa preparation awak untuk tidak terjadi lagi insiden apa yang berlaku sebelum ni? Nak katakan confirm tu, saya tak boleh nak kata confirm, tapi 85% lah. Okay, Jangan sampai saya call CEO tu. Jangan sampai saya call CEO tu. Kalau saya call CEO tu, saya dapat jawapan. Okay, tapi saya pun dah WhatsApp dengan, saya ada berhubung dengan coach. Coach tu pun ada macam, dia bagi disclosure pada saya untuk plan tahun depan. I mean tahun ni. So macam plan dia bagi tu macam, bagi saya memang convincing lah. Macam okay, this plan ni macam lagi better daripada apa yang saya lalui sebelum ni. So macam kat situ saya buat keputusan untuk setuju untuk menyertai pasukan tu. Tapi keputusan tu juga dibuat atas macam, bila saya dah keluar dari tim Kelantan, saya macam bukan nak cakap tak main langsung, main juga bola, main juga pasukan lain, tapi bukan di level profesional. Tapi untuk sekadar menjaga fitness,
apa semua saya main, tapi saya pilih untuk ke pasukan ni untuk saya mendapat lebih minit permainan. Awak dibantu oleh Rizal Zamri Yahya. Betul. Kejap je. Mungkin nak tanya apa? Ada ejen sendiri? Ya, saya ada ejen. Saya rasa itu perkara yang baik, secure untuk pemain-pemain yang berada dalam pengurusan dengan ejen lah, because pada saya tetap bila dah masuk professional punya style ni, deal itu perlu dilakukan dengan lebih teliti lah. Membawa masuk kepada pemain-pemain itu lebih penting, dan saya pun menjangkakan bahawa perkara ini kalau macam apa yang awak cuba berbincang tu, yang paling penting dapat bermain di dalam pasukan baru tu, itu yang lebih penting daripada segala-galanya, daripada perbincangan awal lah untuk kelab. Mesti orang tanya, Afzal, tim mana sebenarnya? Dia tak pindah banyak. Rumah sewa pun siap-siap dia maintain rumah tu juga. Okay? Itu jawapan dia. Okay, sebab apa? Saya menghormati kerana difahamkan 85%, tapi saya boleh katakan dia tak pergi mana. Rumah sewa yang sama, tempat training mungkin berbeza, tapi stadium yang sama. Lain. Patut. Dulu hotel, sekarang saya rumah. Oh, okey. Oh ya. Ada peningkatan lah. Ada sikit lah. Okey, sambil-sambil itu ada beberapa sumber yang boleh saya percayai. Difahamkan Negeri Sembilan bakal mengumumkan bekas pengendali pasukan polis, iaitu Saudara Azmi, selaku jurulatih baru mereka dalam masa terdekat. Sambil K. Devon hampir pasti, saya boleh katakan 99.9% akan membawa pasukan Melaka dalam saingan M3. Dan purata pemain yang dibawa adalah pemain-pemain bawah 23 tahun, dan dia akan ditop up dengan pemain-pemain senior, ada 4 atau 5 orang. Okey. Itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Sabah masih lagi senyap. Terengganu awal-awal lagi saya katakan Akram Mahinan di laman X, dan telah pun disahkan baru-baru ini. Akram Mahinan antara pemain yang telah pun disahkan akan bersama dengan skuad Petih bagi musim 2024. Nyata kemasukan Akram ini impaknya besar. Awak pernah beraksi dengan Akram. Betul. Awak melihat Akram? Ya, saya melihat dia. Bagi saya Akram, saya boleh katakan dia satu midfield yang tenang. Kompos, itu adalah perkataan terbaik untuk midfield. And then cara dia menggerakkan pasukan pun dia main peranan besar juga di pasukan KL. Saya rasa Terengganu membuat satu signing yang hebat bagi saya. Oh, sudah tentu kehilangan Habib Soni Nordin tu impak, walaupun dua pengaruh besar di kawasan tengah tu masuk Akram, at least sekurang-kurangnya of course dalam perancangan untuk pasukan yang saya rasa bersifat lebih menguasai kedudukan posisi permainan untuk Akram tu, dekat situ lebih inilah. Bukan menidakkan apa yang berlaku dekat bersama KL City, tapi untuk dia mengubah dari segi kedudukan dengan pasukan yang mungkin lebih konsisten dari segi corak permainan untuk Akram, baik untuk dia. Okey. KL setakat ini masih lagi sendu, sebab saya melalui risikan saya pun ada 2-3 benda yang tak boleh settle. Mereka juga terpalit dengan masalah gaji. Ya. Bukan saja di skuad sini, malahan skuad bawah 23 tahun juga difahamkan turut mengalami nasib yang sama. Tetapi di sini mereka mempunyai beberapa pemain yang saya rasa perlu keluar segera, Semoy, untuk berada dalam pasukan yang lebih baik. Saya kalau ikutkan, of course saya jangkakan ada bukan saya katakan KL tak baik ya. Ya betul. Itu yang saya maksudkan. Saya jangkakan mungkin ada 2-3 key player yang mungkin perlu keluar, terutamanya pemain lokal. Daripada masa sama kita tak perasan mereka ni antara pemain yang lama konsisten dalam pasukan, yang tak ada keluar masuk di antara mungkin dalam 3-4 season mereka bermain sama. Cuma perkara ini aja yang berlaku untuk bila Akram dah keluar. Saya ingat ada lagi mungkin akan berlaku dalam 2-3 pemain lagi yang perlu keluar dari segi, of course semua ni dah tahu dah masalah gaji ni tertanggung untuk mereka ni akan mengganggu prestasi sebenarnya. So saya jagakan untuk KL, mereka perlu selamatkan balik supaya tim pasukan tu tidak lebih lama berpecah. Okey Zal, MFL umum 6 import dalam padang kan. Betul. Ada pro and con lah. Saya pun
saya pun tak settle down lagi. Saya duduk tengah fikir. Kan? Nak kena fikir banyak benda. Benda yang di atas padang, di luar macam mana local player. What say you? Saya dengar penambahan. Dalam padang ada 6 pemain import. Bagi saya, bagi saya pros dia adalah untuk kebaikan tim. Itu je, untuk performance tim. Tapi untuk minit permainan untuk player lokal, bagi saya akan menjadi satu tanda tanya. Sebab banyak pemain yang kualiti. Pemain lokal yang sangat kualiti. Tapi kalau diorang tak diberi minit permainan dan position diorang terjejas akibat pemain import di atas padang, mungkin itu akan menjejaskan performance diorang atas padang. Nasihat awak kepada pemain-pemain, of course, ada lagi senior-senior awak yang pernah melalui. Tapi untuk batch-batch awak, umur-umur bayar awak ni, yang nak sign dengan kelab baru, apa intipati yang perlu diambil kira based on your experience? Bagi saya, bila nak sign tu memang harus fikir. Semua player akan bila sign tu akan tengok siapa competition saya dalam team. Akan ada player yang tengok dari segi macam tu. Ada player yang akan whatever it is saya akan fight untuk saya punya position. Yes, tapi apa sekalipun saya rasa determination tu kena ada. Spirit tu kena ada untuk Fight. Jangan putus asa untuk fight position dalam team. Yes, memang pemain import ada dalam team, tapi kadang tak semua pemain import boleh perform di dalam team. Betul. Ada yang performance orang jatuh, ada yang tak konsisten. So bila diorang tak konsisten tu, itulah peluang pemain lokal untuk berada di atas padang. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Namun Sui, saya tak sentuh Sri Pahang. Baru teringat kalau Brandon Gan ke Sri Pahang? Tak ada masalah pada saya okey. Sebab satu masalah dia kalau Pahang dia pergi ke Seri Pahang pun saya rasa dalam kita pun dah dengar khabar kedudukan pemain-pemain Seri Pahang yang berada sekarang ni kebanyakannya akan tinggal konsisten. Of course pinjaman daripada pasukan JDT untuk Fazli, Arif semua ni saya rasa akan lebih mengimbangkan lagi kekuatan pasukan Pahang sendiri. Dan jangkaan saya kalau Brandon Gan ke situ pun sebenarnya satu perubahan angin untuk Pahang lebih baik. Kalau ditanya saya ada 3 pasukan. Selain pada Seri Pahang, 2 lagi adalah Perak dan juga Penang untuk Brandon Gan. Sekali dia pergi Australia. Bye-bye. Apa pun tak ada. Senyap gitu je. Terima kasih banyak Afzal. Kita doakan semoga karier awak sukses untuk musim baru ini. InsyaAllah. Demo lawan ni super mula. Demo relax. Demo ni super mula. Ismail Bakiri, saya tak mau lebih banyak sebab apa? Ni bulan baru Februari. Kita nak hadap ni. Masih lagi ada tempoh lagi. India lah sebagainya. Okay?